Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam PDPR pada petang ini untuk pelajaran fiqh tahun 3. Okey, Ustazah harap semua dalam keadaan sihat walafiat. Okey, di sini Ustazah nak teruskan lagi dalam tajuk solat fardu. Okey, sebelum ni Ustazah dah terangkan apa dia pengertian solat fardu. Okey, hukum melakukan solat fardu, rukun dalam solat fardu, perkara makruh dalam solat fardu, dan hari ini Ustazah masuk tajuk yang seterusnya. Okey, iaitu ini sangat penting dalam melakukan dalam perkara ibadah solat. Kita kena tahu ni. Okey, untuk tajuk seterusnya, boleh rujuk buku teks muka surat 54. Okey, perkara yang membatalkan solat. Okey, perkara yang membatalkan solat. Okey, tengok buku teks muka surat 54, perkara yang membatalkan solat. Okey, Ustazah sebut satu persatu. Pertama, murtad. Kedua, bergerak lebih dari 3 kali berturut-turut. Ketiga, berpaling dada dari arah kiblat. Keempat, makan dan minum. Kelima, mengeluarkan suara selain bacaan solat. Keenam, kedatangan hadas sama ada kecil atau besar. Saya ulang lagi sekali, kedatangan hadas sama ada hadas kecil atau hadas besar. Ketujuh, bercakap atau berkata-kata. Kelapan, terkena najis yang tidak dimaafkan. Dan kesembilan, berubah niat. Okey, kita tengok balik daripada nombor 1 tadi. Okey, apa dia perkara yang membatalkan solat? Seperti yang Ustazah dah sebut tadi. Okey, pertama, murtad. Apa yang dimaksudkan dengan murtad? Okey, di sini Ustazah sebelum ni pun Ustazah dah terangkan dan Ustazah dah sebut. Okey, murtad iaitu orang yang keluar dari agama Islam. Okey, apabila orang Muslim atau Muslimat itu dah keluar daripada agama Islam, automatik apabila ia melakukan solat, terbatal. Dan ataupun dia buat, tak ada dapat apa-apa pun. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, bergerak lebih dari 3 kali berturut-turut. Okey, apa yang bergerak ni? Iaitu kita melakukan pergerakan. Tak kira lah garu kepala, usik-usik hidung, ataupun melangkah orang kata kaki daripada kiri ke kanan ke, depan ke belakang ke. Apabila kita melakukan pergerakan 3 kali lebih ataupun lebih dan berturut-turut, maka batal solat kita. Okey, seterusnya, ketiga, berpaling dada dari arah kiblat. Okey, tahu semua masing-masing dada. Okey, ni yang dekat badan kita ni, atas sekali, dekat berhampiran bahu tu, itu dipanggil dada. Sekiranya dada kita beralih daripada arah kiblat, okey, maka solat kita terbatal. Okey, Ustazah bagi contoh lah. Okey, kamu singgah suatu tempat yang untuk melakukan solat dan kamu tidak tahu arah kiblat. Okey, kamu tak tahu arah kiblat, kamu pun main solat je. Tiba-tiba setelah selesai baru awak nampak arah kiblat tu ke mana. Kan? Tadi awak dah solat dah. Kan? Dan lepas solat baru awak nampak, arah kiblat dia rupanya di bucu dinding. Maka tadi awak dah solat ke arah lain, maka yang kamu solat tadi tu
terbatal. Maka kamu kena buat semula. Kena buat semula solat. Gitu. Sebab apabila kita berada di tempat yang kita rasa tak yakin mana arah kiblat dia, sebaik-baiknya kita gunakanlah kompas. Ataupun kita bertanya orang yang ataupun kita bertanya kepada penduduk di situ ke, kita bermanis mulut lah sebab kita nak tahu arah kiblat. Sekiranya kita tidak tahu arah kiblat, tidak sah solat kita. Okey, yang keempat, makan dan minum. Ni kita nak solat tapi kita nak makan, kita nak minum. Tak boleh. Batal ya. Ingat siapa sebelum ni yang pernah buat ke ataupun ada buat ke apa. Okey, makan dan minum ketika solat batal. Okey, faham? Okey, seterusnya Ustazah masuk kepada perkara yang kelima dalam perkara membatalkan solat ni. Apa dia yang kelima? Okey, apa dia yang kelima? Iaitu mengeluarkan suara selain bacaan solat. Ini ada ni. Tiba-tiba dia macam tu. Kata tu maksudnya bukan bacaan solat. Ataupun dia tiba-tiba macam berkata sesuatu. Mungkin masa tu dia tak tahulah, mungkin dia solat tu dia tak khusyuk ke, ataupun dalam masa solat tu dia memikirkan apa benda yang dia fikir ada masalah ke apa, tiba-tiba dia bersuara. Kan? Ataupun tiba-tiba dia nak tanya orang sebelah. Ni solat apa ya? Ni apa macam tu, dia bercakap. Maka batal solat kamu. Ya, jangan cuba-cuba bercakap semasa solat, melainkan kita menyebut bacaan solat. Okey, tengok yang keenam. Kedatangan hadas, sama ada hadas kecil atau besar. Okey, seperti mana yang kamu tahu, hadas kecil seperti buang air kecil atau buang air besar. Yang hadas besar ni kita tahu. Okey, yang perempuan keluar darah haid, nifas, yang mana lelaki ni keluar air mani. Sekiranya ada perkara-perkara hadas besar ni yang berlaku, maka batal solat kamu. Okey, yang ketujuh, bercakap atau berkata-kata. Tadi macam contoh Ustazah bagi, mengeluarkan suara selain daripada bacaan solat tu. Tengok, apabila kita bercakap, kita berkata-kata dengan kawan sebelah ke, dengan orang sebelah ke, tak boleh. Jangan selesaikan dulu solat baru kita tanya. Nak tanya khabar pun tunggu habis solat. Tunggu selesai solat. Jangan kita sambil solat sambil bercakap. Batal solat kita. Yang ke-8, terkena najis yang tidak dimaafkan. Yang kita tahu ya. Ustazah dah beri penerangan tajuk mengenai najis. Apabila najis ni terkena sama ada pada pakaian, tempat solat, ataupun yang kita tak nampak, tiba-tiba dah habis solat baru kita nampak, pakaian kita rupanya ada taik cicak. Ataupun tiba-tiba tengok dekat seluar kita tiba-tiba ada darah. Mungkin darah tu tak tahulah darah nyamuk ke apa. Dikira najis. Maka batal solat kita. Kita perlu buat semula. Dan seterusnya yang terakhir, ke-9, berubah niat. Berubah niat ni maksudnya kita tadi niat solat apa? Contoh solat Zuhur. Tiba-tiba dalam masa tengah-tengah solat tu kita macam terpinga. Kita ni tadi dah solat Zuhur ke solat Asar ke, macam kita macam terpinga apa yang kita lafazkan tadi. Yang tu dikatakan berubah niat. Tiba-tiba macam kita tak fokus kan. Jadi apabila kita melakukan solat, kita hendaklah fokus dan kita kena khusyuk. Kita kena tahu apa niat kita. Kalau kita solat Zuhur, niat solat Zuhur. Kalau kita niat solat Asar, niat solat Asar. Kalau kita buat solat sunat, ingat kita lakukan solat sunat. Jangan kita berubah-ubah niat semasa dalam solat. Jelas? Jelas ni apa dia perkara yang membatalkan solat ni? Ustazah harap anak-anak semua dah boleh praktikan dalam semasa kamu solat. Kamu dah tahu dah apa dia perkara yang membatalkan solat. Jangan kita buat apa dia perkara yang membatalkan solat ni. Sia-sia kita punya solat. Kita dah tahu dah tapi kita buat juga. Kita berkata-kata juga semasa solat. Kita melakukan juga lagi. Dah memang orang kata sia-sialah kita punya ibadah kita. Kalau senyum tu tak mengapa. Senyum yang tanpa mengeluarkan suara tak apa. Tapi kalau sebaik-baiknya, kalau kita tengah solat, kita janganlah macam tu. Sebabnya kita tak khusyuk lah tu. Kalau kita khusyuk, insya-Allah kita hanya tumpu kepada Allah. Cuba buat sesuatu perkara tu, kita niat kerana Allah. Insya-Allah, apa yang kita buat tu, Allah nampak, Allah lihat.
Kan Allah Maha berkuasa. Kita minta kan, janganlah bila solat berjemaah dengan kawan-kawan mulalah nak mencuit-cuit, kan, usik-usik kawan, jangan macam tu. Ya. Okey, kita cuba amalkan daripada sekarang, kita cuba terapkan dalam diri kita daripada sekarang. Apabila kita melakukan solat, kita buat dengan khusyuk. Kita buat dengan khusyuk, kan? Kita tidak mahu apa yang kita buat tu perkara sia-sia. Okey, boleh jelas ya, faham ya? Ada lebih 9 perkara yang membatalkan solat. Okey, saya harap kamu boleh ingat apa dia perkara-perkara yang batal solat ni dan terap dalam diri kamu. Okey, ingat. Sebab ibadah solat ni memang ibadah yang kita akan buat sehingga akhir hayat kita. Walaupun kita sakit macam mana pun, kita kena solat. Jangan ingat kita sesama, batuk, demam, patah kaki, sakit ni tak boleh solat. Tak ada. Tak ada istilah orang yang sakit tak boleh solat. Kena juga solat. Sebab ada cara-caranya. Apabila orang uzur, macam mana cara dia. Kan? Itu sebab solat ini amat penting dalam kehidupan kita. Ustazah terangkan, Ustazah dah cuba jelaskan apa dia perkara yang membatalkan solat. Ustazah harap sangat kamu boleh faham dan boleh kamu boleh terapkan dalam diri kamu. Okey. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada PDPR yang seterusnya. Okey, Ustazah sudahi dengan pelajaran kita hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.